Pada 13 hari bulan 10 2023 hari Jumaat kita boleh nampak gold di mana melonjak hampir 600 pips. Bukan senang dia nak melonjak 600 pips dan juga oil di sebelah oil tu kita boleh nampak dia ada pelonjatan yang sama. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Tapi fokus utama kita adalah gold di mana adakah gold akan menaik semula ke paras 2000 per ounce ataupun dia akan melangkah lebih jauh. Semuanya akan dibincangkan dalam video ni. Jadi jangan lupa untuk tonton video ni sampai habis supaya korang boleh dapat idea hala tuju market gold oil untuk minggu yang baru. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua trader-trader. Saya adalah Samsul, full-time trader. Technically, fundamentally, so saya akan share segala info-info dalam saya punya konten ni dan jangan lupa untuk subscribe kalau korang baru je tengok dan kalau korang dah lama tengok belum subscribe jangan lupa juga untuk subscribe. So tanpa melengahkan masa, kita terus pergi ke chart di mana kalau kita tengok dari segi chart dekat sini, alright, gold melonjak hampir bermula daripada hari Jumaat. Ini adalah daily candle di mana kalau kita tengok daily candle dia open pada 1868 dan dia tutup dekat kawasan 1932, hampir alright, 600 pips lebih dekat sini, alright, hampir 600 pips lebih dia punya lonjatan dia tu. Kalau kita tengok dekat sini kan 639 pips. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di sebalik takbir ni kan yang kita nak tengok. Dan kalau kita tengok oil pun benda yang sama, oil pun hampir menaik daripada paras $83 per barrel dia naik ke paras 87. Jadi ada benda yang sedang menggerakkan benda ini. Okey, sebenarnya kalau korang perasan kita dekat market ni ataupun secara globally kita ada di mana perang antara Palestin dan juga rejim Zionis iaitu Israel. Yang pada awalnya sebenarnya cerita ni dah berlaku pada awal minggu kan, awal minggu sebelum minggu lepas tu, awal minggu tu kita dah ada tapi market macam tak berapa kisah sangat sebab mungkin bagi market benda info news ni tak adalah menggemparkan sangat, sebab biasanya kalau kita tengok news yang menggemparkan macam isu Russia Ukraine tu berlaku pada Sabtu Ahad dan hari Isnin kita dah nampak impact dia. Tetapi untuk kali ni antara perang antara Palestin dan juga rejim Zionis Israel ni kita boleh nampak di mana market tak terlalu kisah sangat. So kita pergi hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu dan hari Jumaat secara tiba-tiba market gold dan juga oil terus membuka peluang untuk menaik akibat daripada safe haven. Di mana kalau korang tengok dekat sini, oil, treasury, gold, price jump at Middle East fear, ketakutan daripada Middle East. Middle East tu macam kawasan tengah tu lah, macam Arab, Palestin dan juga Israel lah, di mana diorang ni tengah perang. Jadi kenapa oil, kenapa gold? Mungkin benda ni mencetuskan kebimbangan kepada pelabur-pelabur pasaran. Mungkin uh, akan ada apa orang cakap kaitan dengan negara-negara yang lain, boleh membuatkan kebimbangan ni makin teruk kan. Jadi itulah puncanya kenapa gold dan juga oil melonjak. Kalau kita tengok market gold dekat sini, alright, yang mana oil kalau kita tengok dia tak ada wick bawah. Sebiasanya kalau kita tengok dari segi candlestick kan, alright, kalau kita tengok dari segi macam candlestick yang perfect, biasanya dia akan ada satu benda yang macam ni lah, ini kita panggil dia, kita akan ada wick bawah, kita ada wick atas. Tapi bila candle tu dia terus mencanak macam ni dan dia close tanpa wick atas, kita boleh nampak dia tak ada wick atas. Ini adalah daily candle. Mungkin dekat smaller time frame kita boleh nampak secara pecah-pecah dia punya bahagian, tapi dekat week daily candle ni kita boleh nampak dia keadaan lebih kurang dalam macam ni. So almost 600 pips kebimbangan daripada
perang yang kita sedang berlaku antara Palestin dan juga Israel, okey, membuatkan kebimbangan dalam pasaran. Mungkin juga benda ni boleh berterusan, saya tak tahu sampai bila. So benda ni kena develop. Tapi so far untuk hari Isnin, okey, kita akan tengok harga nak pergi ke mana. Tapi kalau kita tengok balik sebelum-sebelum ni, di mana harga gold sampai ke paras tu bila? Okey, so kalau kita tengok, kita akan ada tengok weekly lah, okey. Kita ada tahun 2020, kita ada tahun 2022, kita ada tahun 2023. Jadi, apa yang berlaku dalam 3 zon ni kalau kita tengok, okey, di mana ni adalah tahun 2022, ni adalah ni adalah 2020, ni 2022, ni adalah 2023, di mana dekat kawasan sini kita boleh nampak inilah masa pandemik, okey. Masa pandemik, harga untuk gold, okey, mencetus paras tertinggi for the first time, okey, in the history, alright, in the history of market. Kita boleh nampak dia cecah kawasan 2070 per ounce, okey. Kebimbangan daripada isu-isu pandemik, lockdown sana sini, kejatuhan ekonomi apa semua, tak boleh bergerak, orang semua tak boleh pergi holiday, perbelanjaan jatuh, ekonomi jatuh, kadar KDNK jatuh semua, ramai yang digantung kerja. Jadi kebimbangan tu mencetus panik dalam pasaran, membuatkan gold demand, buka peluang safe haven dalam pasaran. Lepas tu kalau kita tengok bila didatang balik pada paras 2060-2070 ni adalah pada tahun 2022, di mana konflik antara Rusia dan juga Ukraine, boleh dikatakan perang lah, dua negara ni perang, mencetuskan kebimbangan dalam pasaran, ketakutan dalam pasaran. Jadi pelabur-pelabur takut dan dia terpaksa membuka peluang safe haven, iaitu gold menaik semula ke paras 2065. So kenapa saya terangkan ni, dia sebenarnya ada kaitan. Sekarang ni adakah gold akan menaik semula ke paras 2000? Kita kena tengok daripada history, sebab market tu dia repeat balik apa yang dia pernah buat. Dia bukan buat benda yang baru, dia just repeat balik apa yang dia dah pernah buat. Dan kalau kita tengok pada tahun 2023, itu pada tahun ni, kenapa gold naik semula ke paras 2070, 2000 ni adalah daripada financial crisis, di mana bank-bank utama, bank-bank terbesar di US jatuh bankrupt, membuka peluang ataupun membuka kebimbangan dalam pasaran. Jadi kita boleh nampak dia harga dia naik semula ke paras 2000 hampir 2070, and then kalau kita tengok daripada pergerakan market dekat sini, okey, dia turun baliklah. Setiap kali dia naik, dia turun. Setiap kali dia naik, dia turun. Setiap kali dia naik, dia turun. Sekarang ni adakah dia akan naik semula? Jadi benda ni kita akan terjawab andai kata bila pasaran buka besok, iaitu 16 Oktober 2023 hari Isnin, kita mungkin market akan tertumpu kepada perang ni antara Palestin dan juga Israel ni. Dia akan tertumpu. Adakah benda ni akan jadi lebih teruk ataupun dia akan jadi lebih mungkin tak teruk, tapi just swarm-swarm dalam pasaran kan. Okey, mungkin market tak nak, market nak sesuatu yang dahsyat berlaku. Okey, mungkin campur tangan US, Iran kan, sekarang seperti yang kita tengah dengar di luar kita ni kan. Seperti kita baca dekat berita apa semua, mungkin US boleh bercampur tangan, Iran boleh bercampur tangan untuk sokong Palestin, bukan di negara-negara yang lain kan. Jadi kita boleh nampaklah benda ni mungkin akan ada kaitan dengan US dan negara-negara Europe semua kan. Jadi kalau berlaku macam tu dan benda tu mencetuskan lebih teruk tentang perang ni, mungkin gold boleh menaik semula ke paras apa kita cakap, ke paras, alright, ke paras 2000 ni. Okey, dia mungkin boleh semula naik ke paras 2000, alright. Tapi macam saya cakap lah, keadaan kena menjadi lebih teruk. Dia kena jadi lebih teruk, baru kita akan nampak mungkin gold boleh menaik ke paras 2000. Tapi benda tu pun dia akan datang dengan apa orang cakap, datang dengan retracement lah. Okey. So persoalan dan jawapan, adakah gold akan menaik ke paras 2000? Jawapannya kita kena tunggu pada minggu yang baru ni macam mana development daripada perang ni, iaitu adakah keadaan menjadi lebih teruk sampai boleh membuatkan pelabur-pelabur market lebih tertakut
lebih takut, lebih mencetus kebimbangan seperti mana pada hari Jumaat tu, okey, mungkin ada campur tangan daripada kerajaan US, Iran ataupun negara-negara yang lain boleh mencetuskan panik lah, dan itu baru kita boleh nampak di mana harga untuk gold ni akan menaik ke paras 2,000. Kalau macam saya cakap, kalau benda tu tak jadi, dia just swam-swam kan, market tak nak ambil kisah sangat. Market nak benda ni develop, market nak lebih teruk jadi, baru kita akan dapat gold menaik ke paras 2,000 lebih. Tapi benda tu pun datang dengan retracement lah. Okay, obviously kalau kita tengok dekat smaller time frame untuk gold, kalau tengok H4 punya time frame ni, kita boleh nampak okay, harga memang tengah membuat uptrend, okay, clear. Tapi kalau kita tengok di sebelah kiri ni, kita dah nak hampir sampai ke dalam kawasan satu resisten yang strong dekat 1950. Jadi jangkaan saya ni untuk gold ni, mungkin kita akan dapat retracement, either kita naik ke kawasan 1950, okey, sambungan sebab Sabtu dan Ahad tu masih ada lagi berita-berita berkaitan Israel dan Palestin kan. Mungkin market nak push harga untuk menaik sampai kawasan 1950 ni, and then mungkin daripada situ membuat satu retracement. Okay, let's say dia buat retracement lah, mungkin sampai ke kawasan 1900 ataupun bawah lagi, okay, 18 ke, mana tahu dia nak buat retracement sampai situ, and then baru dia boleh sambung menaik. Jadi benda macam ni pun sebenarnya boleh berlaku lah. So everything depends kepada macam mana perang ni develop pada hari Isnin dan hari-hari akan datang. Campur pula kita akan ada berita-berita penting lah. Okay, kalau kita tengok kalender ekonomi dekat sini untuk pasaran US, kita akan ada hari Isnin, kita akan ada Empire State Manufacturing Index. Lepas tu kita akan ada ucapan-ucapan daripada member-member FOMC. Okay, hari Selasa pula kita akan ada core retail sales, okay. Hari Selasa tu, hari Rabu kita ada news, hari Khamis kita akan ada unemployment claim, hari Jumaat okay, kita akan ada beberapa data ekonomi. Selain daripada apa yang dijadual dekat sini, adalah yang tak dijadualkan adalah perang antara isu Rusia-Ukraine. So kita nak tengok macam mana benda tu develop. So saya nak nasihatkan kepada trader-trader di luar sana, sila berhati-hati yang trade gold. Okay, pastikan setiap kali trade letak SL. Yang penting kalau kita tak profit pun tak apa, yang penting kita protect capital kita dalam keadaan situasi pasaran yang tengah macam ni. Okey, kita tak perlu nak terkejar-kejar apa, yang penting kita faham apa yang sedang berlaku, dan daripada tu kita mengambil peluang untuk kita membuat duit. Okey, so memanglah perang ni bukanlah benda yang kita nak, kita suka apa, kita mendoakan semua selamat, tapi yang pentingnya dekat sini, okey, kita nak kita nak tengok more kepada daripada pergerakan market lah, pergerakan market. So yeah, we'll see macam mana, adakah kita akan dapat satu retracement, dua retracement, and then mungkin kita boleh push continue ke paras 2,000, okay, ataupun mungkin 1890 and then ke 2,000. Jadi apa kata korang punya pendapat tentang pergerakan gold? Adakah yang sempat entry gold pada hari Jumaat tu? Adakah yang tengah hold? Okay, so kalau korang suka konten ni, jangan lupa untuk like. Kalau korang tengok sampai habis ni, saya harap korang dapat banyak information, okay, yang saya kongsikan. Adakah gold akan naik sampai ke paras 2,000 ni? Itu terpulang kepada minggu yang baru ni, macam mana minggu yang baru ni develop dengan news perang. Okay, segala apa, hati-hati trade, okay. Dan kalau ada apa yang saya perlu update, kalau saya nampak macam benda tu memang ada kaitan dengan gold, saya akan update, jangan risau. So korang just klik subscribe, like video ni, dan sila komen apa pendapat korang tentang pergerakan gold, tentang isu ni. Okay, so untuk video kali ni itu sahaja daripada saya, Samsul. So kita jumpa di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera.